نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan ahli jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kali kita ucap kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala bagi kita hidayah dan taufik yang mana kita dapat taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat bahawa apabila kita buat benda baik, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ramai lagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala tak pilih untuk buat kebaikan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita di kalangan orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat kebaikan. Bukan kita belajar tinggi-tinggi kita boleh buat kebaikan. Bukannya kita ada kereta mewah kita boleh mari ke surau. Bukannya kita ada harta yang banyak kita boleh keluarkan zakat, kita boleh bagi sedekah. Bukannya kita ada kemudahan yang mana kemudahan tadi kita boleh mai ke surau. Sebenarnya kita buat amalan yang baik ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ramai lagi manusia yang kaya yang tidak dapat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedekut, yang bakhil. Ramai manusia yang ada kemudahan lebih daripada kita, tapi mereka tidak dapat taat, mereka tak boleh mai ke surau. Kenapa? Kerana Allah tidak pilih mereka. Mereka disibukkan dengan dunia. Mereka disibukkan dengan pejabat mereka. Mereka disibukkan dengan macam-macam. Hingga kan Ka'ab sendiri pun, Ka'ab bin Malik sendiri pun sahabat Nabi yang telah dilekakan dengan harta benda. Yang mana kita belajar, kita dengar hadis Ka'ab bin Malik, dia pun sendiri pun dilekakan. Ini sahabat Nabi. Sebab Allah Ta'ala terpilih dia untuk menyertai peperangan Tabuk. Tapi oleh kerana penyelesaian dia punya menyesal sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima taubat dia. Jadi sebelum saya sambungkan yang minggu lepas, kita nak sikit perbincangan ataupun renungan kita bersama yang mana saya petik daripada ayat Al-Quran dan surah An-Nur. Mukaddimah lah kita supaya kita sama-sama beramal ayat 27 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Sadaqallahul azim. Satu ayat yang membincangkan tentang akhlak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk sebuah rumah bukannya rumah kamu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Siapa? Kita lah. Bukannya orang kafir. Orang kita. Orang yang beriman. Siapa dah? Kita lah, beriman. Yang datang ke masjid ni kira beriman. La tadkhulu buyutan, jangan kamu masuk sebuah rumah ataupun rumah-rumah selain pada rumah kamu, ghaira buyutikum, selain pada rumah kamu, hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta kebenaran, wa tusallimu, kamu bagi salam, ala ahliha, kepada ahli keluarga rumah tadi. Zalikum khairul lakum la'allakum tattaqun, itulah yang lebih baik daripada kamu jika kamu beringat. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang Allah bincangkan dalam surah Nur. Nak masuk rumah orang kena bagi salam. Rumah mana rumah? Apa istilah rumah? Rumah ni kawasan pagar. Di luar pagar tu sampai keluar belakang tu adalah rumah. Maka kita tidak dibenarkan masuk suka hati walaupun adik-beradik kita sendiri yang sudah kahwin. Ini firman Allah, perintah Allah. La tadkhulu buyuta, jangan masuk rumah orang lain bukan rumah kamu. Sehingga kamu minta kebenaran dan bagi salam dulu. Dan ulama tafsir, bagi salam dia berapa kali nak bagi salam? Kalau sekarang ni rumah besi ke, rumah batu, tak dengar nak bagi salam.
ada loceng yang kat luar. Berapa kali kita nak tekan? Kan? Berapa kali kita nak tekan? Dia tekan lagi tuan tak keluar lagi tu tekan ting tong tekan. Tak mengaji ke ni? Jenis manusia tak mengaji macam ni. Kan? Kita pun serabut duk dengar. Kita nak bagi tahu bukan dia tak abad. Kita nak abad ni macam mana berlaku dalam masyarakat kita. Kan? 3 kali saja bagi salam. 3 kali saja. Kali keempat kalau tak jawab kamu boleh balik. Kita boleh balik. Jangan duk tekan loceng. Sama kat loceng kita tekan 3 kali sudah. Ting tong. Lama sekali pula. Lama sekali tak keluar juga tu rumah kita balik ya. Wa tusallimu ala aliha, dan bagi salam kepada ahli keluarga tu. Ahli keluarga yang kita nak pergi rumah. Tak kiralah adik-beradik kita pun. Adik-beradik, kalau kita ada adik kita kan. Tapi isteri dia tu adakah bukan aurat atau aurat dengan kita? Kita kena fikir. Itu adik tu adik-beradik biasa. Kami pergi adik-beradik. Adik-beradik sebelum kahwin tak apalah. Adik-beradik lepas kahwin, isteri dia tu siapa dengan kita? Aurat. Maka Allah bagi garis panduan. Bagi salam. Ayat yang seterusnya. Fa illam tajidu fiha ahadan. Jika kamu dapati tidak ada orang dalam tu. Bagi salam tidak ada orang. Fala tadkhuluha. Jangan masuk. Allah Taala kata jangan masuk rumah tu. Tak ada orang. Jangan masuk. Hatta yu'zana lakum. Hingga kan kamu diberi masuk. Diberi kebenaran masuk, barulah masuk. Ini adab orang Islam. Yang Allah sendiri, bukan Nabi cerita. Allah Taala cerita dalam Quran. Fa in qila lakum urji'u. Jika dikatakan kepada kamu balik ya. Kita pergi rumah orang. Lepas tu rumah orang tak sedia terima tetamu. Tuan rumah kata, balik dulu lah. Saya tak sanggup nak terima lagi tetamu buat pada masa ni. Apa perasaan kita dengar macam tu? Oh, dia ni sombong gila. Nak pergi melawat dia pun tak nak bagi. Sama juga melawat orang sakit. Kita pergi rumah orang sakit, keluarga dia mungkin tak sanggup lagi terima kita sebagai tetamu untuk menziarahi ayah dia contohnya. Mungkin ada perkara yang dia tak sanggup kita lihat dalam rumah tu. Maka dia kata, "Pakcik balik dululah. Mari esok kami tak sedia lagi terima tetamu." Kalau orang kita perangai bunyi lagu tu marah, oh sombong dia ni, awak nak pergi melawat tak mahu. Tapi Allah Taala kata, apabila dikatakan kepada kamu irji'u, pulanglah, farji'u, maka hendak kamu pulang, maka kamu baliklah. Huwa azka lakum. Saya wali huruf besar warna hitam. Huwa azka lakum. Itu adalah lebih baik bagi kamu. Kamu balik itu lebih baik pada kamu daripada kamu melawat orang yang tuan rumah tak terima kita sebagai tetamu. Wallahu bima ta'malun alim. Dan Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kamu buat. Apa yang berlaku pada hari itu Allah Ta'ala tahu. Kemungkinan kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah yang kita nak ziarah, kita tak tahu. Mungkin dia aib dia apabila kita masuk, mungkin dia malu, ada sesuatu yang memalukan dia dan dia tak sanggup kita lihat. Kalau kita lihat, dia tahu perangai kita je ni, cocek-cocek mulut kita kan. Lepas ni kita tengok benda keburukan dalam rumah, kita kat orang lain. Belum sampai petang dah tahu semua dah satu taman. Lagi aib dia. Sebab itulah Allah Taala kata jika dia tak terima kamu balik. Irji'u farji'u huwa azka lahum, maka kamu balik. Ini adab yang Allah Subhanahu Taala cerita kat kita. Kita jangan kata tuan rumah tu sombong. Tuan rumah ni kita kata tuan rumah ni memang tak ada adab lah. Tak terima kita. Kita nak ziarah. Memang ziarah tu amalan baik. Tetapi tengok masa. Tengok masa. Kalau dia tak terima, janganlah kita masuk rumah tu. Dan kita sangka baik. Laisa alaikum junahun, dan Allah Subhanahu taala bagi pengecualian. Bukan tak salah ke atas kamu tadkhulu buyutan ghairu maskunatin. Kamu masuk sebuah rumah yang bukannya merupakan tempat tinggal bagi seorang tu. Maksudnya hotel, kita masuk pi ada masalah. Fiha mata'un lakum, dan dalam tempat tinggal rumah tadi bukan rumah orang, ada satu benda yang kita boleh guna. Kita gunalah tak apa. Seperti hotel, yang rumah tumpangan. Ini tak termasuk dalam ayat yang pertama. Kalau Allah SWT tak sebut dalam ni, ayat 29, Allah katakanlah tak ada, maka ayat ni akan terpakai untuk semua. Sebab itulah Allah bagi pengecualian yang siap. Innallaha alim wallahu alimu wallahu bima ta'malun alim. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kita kata kita teror dah, tapi sebenarnya Allah Ta'ala malah teror lagi. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
dan Allah Taala lebih mengetahui apa yang zahir dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah satu adab yang cukup cantik Allah Taala cerita dalam Al-Quran berkenaan dengan adab untuk kita menziarah rumah orang. Tak kira lah kita ada beradik pun, kata dalam rumah kita, kan, dalam rumah kita, rumah ayah kita, kita tak boleh masuk bilik ayah masuk macam tu je. Kita juga minta kebenaran. Islam cukup lengkap peraturan supaya kita ni berhati-hati dalam tindakan. Lebih-lebih lagi dengan jiran. Sebab dulu apabila kita bagi salam sunnah, apabila kita bagi salam nak masuk rumah orang, kita tak boleh menghadap straight kat pintu tu kan. Dia buka-buka pintu, kita nampak tu isi dalam. Seboleh-bolehnya kita duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan pintu. Apabila dia buka, kita tak nampak aurat di dalam. Kita tahu anak dia, anak perempuan dia duduk tidur melentang kat cushion, kita tak tahu kan. Sebab itulah adab yang kita kena jaga. Jadi tuan-tuan dimukul Allah Subhanahu Wa Taala, itu sikit sebanyak. Semoga saya dapat amal dan tuan-tuan jaga. Mudah-mudahan hubungan kita dengan jiran ni berkekalan lah. Jangan kerana perkara yang sedikit yang ni silap kita juga. Kita tak sembang dengan jiran. Berapa lama? 3 kali raya tak sembang lagi. Kita sambung yang minggu lepas ni. Cerita Ka'ab lagi. Tuan-tuan baca yang terjemahan lah. Mana dah? Qala Ka'ab falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan minal Tabuk hadarani basi. Maka Ka'ab kata, apabila sampai kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah balik daripada Tabuk, hadarani basi, maka aku berasa sedih sekali. Fatafiqtu atazakkaral kaziba, dan aku fikir aku nak bagi alasan yang tak betul. Maksudnya nak cakap menipu. Dia tahu apabila Rasulullah balik, dia rasa sedih. Dia nak bagi alasan apa kepada Rasulullah? Kenapa dia tak pergi ke Tabuk? Wa bima akhruju min sakhatihi ghadan, dengan apakah aku akan keluarkan daripada kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan apa dia fikir? Dengan apa dia nak bagi alasan supaya Nabi tak marah kat dia? Wasta'inu ala zalika bikulli zi ra'yin min ahli, dan aku minta pandangan daripada ahli keluarga yang terdekat yang mempunyai fikiran yang bagus-bagus ni untuk menipu. Cari alasan bagaimana nak bagi tahu Rasulullah alasan ni tak nak pergi ketinggalan dalam perang Tabuk. Falamma qila, apabila dikatakan kepada mereka inna Rasulullah qad azalla qadiman, apabila Rasulullah telah sampai dah, dia kata, mereka kata Rasulullah telah sampai dah, zahani batil, maka perasaan untuk membuat kebatilan itu telah hilang. Hatta araftu anilam anju minhu bisyai'in abada, hingga aku tahu aku tidak dapat keluarkan lagi daripada kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun aku tipu sekalipun, Nabi tahu. Dia fikir macam tu. Dekat mana tak jumpa, cari. Nanti tuan-tuan tengok yang terjemahan. Fa ajma'tu sidqah, maka aku telah kumpulkan bukti-bukti kejujuranku. Wa asbaha Rasulullah qadiman, apabila Rasulullah tiba, kana iza qadima min safarin bada'a bil masjid, apabila baginda pulang daripada satu musafir,
baginda akan pergi ke masjid dahulu. Sebagaimana yang lepas saya bagi tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita balik dari tempat musafir yang jauh, tempat yang pertama kita singgah sebelum kita pulang dari rumah ialah masjid. Seboleh-bolehnya kita sembahyang 2 rakaat sebelum kita tiba di masjid, di rumah kita. Perjalanan jauh ini sunnah. Jangan kita tengok apabila kita tengok seorang tu balik pada jalan panjang jauh, mai ke masjid dia sembahyang, kita kata pelik. Apa dia ni buat ni kan? Sembahyang apa? Balik pada jauh sembahyang suruh. Itulah sunnah. Faraka'a fihi rakataini, maka Nabi pun duduk sembahyang 2 rakaat. Summa jalasan nas, kemudian Nabi duduk bersama-sama dengan manusia. Ada terjemahan situ falamma fa'ala zalika ja'ahul mukhallafun ya'taziru ilaihi wa yahlifuna bihi. Apabila berbuat demikian, maka datanglah orang-orang yang tidak pergi peperangan Tabuk datang pada Nabi dan memberi alasan, ya'taziruna ilaihi, dan memberi alasan, wa yahlifuna bihi, dan mengangkat sumpah, bersumpah. Sebab kenapa dia tak pergi, dia bagi alasan. Ini alasan yang sebenar, dia kata. Wa kanu bid'an wa samanina rajulan, dan mereka yang berbuat demikian tu lebih kurang 80 orang, termasuk dia 81 lah. Faqabila minhum ala niyatahum, maka Nabi terima alasan dan ikrar mereka. Wa bay'ahum, dan mereka telah membai'ahkan Nabi. Wastaghfara lahum, dan mereka meminta Nabi supaya Nabi ampunkan dosa mereka. Ini orang munafik. Munafik yang berpura-pura Islam. Dia saja dia untuk dia ni, apabila ada orang Islam ramai, maka dia jadi Islam. Jumlah ramai Islam ada kat masjid ramai, macam dia pemai. Tapi kalau tak ada orang, dia tak mai. Itu tanda-tanda munafik. Dia nak buat semata-mata kerana manusia. Sahabat dalam zaman Nabi pun, orang munafik ni dia tak pergi sembahyang isyak dan subuh. Dia kata Nabi tak nampak. Memang mereka tak nampak. Nabi dia kata gelap. Sangkaan mereka. Wa wakala sarairuhum ila Allah Taala. Dan sebenarnya apa yang ada dalam hati mereka itu hanya Allah Subhanahu Taala yang tahu. Falamma hatta iza jitu, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallimtu tabassamal mughdab. Apabila aku bagi salam kepada Nabi, Nabi senyum, dan senyum keadaan marah. Seorang sahabat Nabi ni, Nabi marah kat dia, tak pergi berperang. Summa qala, maka Nabi kata kat dia, ta'ali, mai sini. Fajitu amsi hatta jalastu baina yadayhi, maka aku datang kepada Nabi dan aku duduk dekat Nabi. Faqala li, maka Nabi tanya kepada aku, ma khallafaka, kenapakah kamu tertinggal masa ni tak pergi ke peperang? Alam takun qad ibta'ta zahraka, tidakkah kamu telah membeli unta sebagai satu tunggangan untuk pergi peperangan? Ka'ab dia buat persiapan cukup dah, beli unta 2 ekor. Beli unta nak pergi peperang. Lepas tu dia beli dia tak pergi perang. Nabi tanya dia, takut dah beli dah unta tapi tak boleh pergi peperang, sebab apa? Dia tanya. Maka aku jawab, qultu ya Rasulullah. Ni orang yang ikhlas apabila dia bercakap. Wahai Rasulullah, inni lau jalastu inda ghairika min ahli dunya, jikalau aku duduk selain daripada engkau, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi uzrin, nescaya aku akan dapat memberi satu alasan, yang mana dengan alasan tu tadi engkau tidak akan memarahi aku. Laqad utitu jadalan, dan aku ni merupakan seorang yang petah bercakap. Bagi alasan memang cukup kuat. Ka'ab ni memang pandai mengelak, tapi hari ni aku tak mampu untuk bagi perbohongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mampu. Dia antara orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya aku ini seorang yang pandai berbicara. Wallahi, demi Allah, dia kata lagi, wallah laqad alimtu la in haddatsatuka al-yawm hadisa kazibin tarda bihi anni sayusikanna Allah. Demi Allah, sekiranya aku bercakap dusta pada hari ini dan engkau menerimanya,
dia boleh bercakap dusta dan mungkin Allah Nabi terima. Dia kata aku takut Allah Subhanahu taala akan memarahi engkau disebabkan kesalahanku. Dia mengaku. Tetapi jika aku bercakap benar, wa in haddastuka hadisa sidqin, jika aku bercakap benar sekalipun nescaya engkau akan memarahi aku. Demi Allah wallahi, aku tidak mempunyai keuzuran apa-apa. Dia bercakap benar. Aku tidak mempunyai keuzuran apa-apa, dan pada masa itu aku lebih kuat dan lebih ringan untuk menyertai peperangan ketika aku ketinggalan. Dia mengaku bahawa dia pada masa itu memang dia kuat. Dia dah lah unta. Dia memang dia kuat, memang dia tak nak pergi lah. Tapi oleh kerana dia dilekakan dengan kebun tamar dia tadi, maka dia tak pergi ke peperang. Nabi marah kat dia. Maka dia kata lagi, maka Ka'ab kata, faqala Rasulullah amma haza faqad sadaq. Nabi kata, dan yang ini memang benar, pengakuan yang dah benar. Fakum, bangunlah, hatta yaqdi Allah fika, hingga Allah Subhanahu taala memutuskan hukuman ke atas engkau. Faqalu li wasara rijalun min Bani Salamah. Maka orang-orang Bani Salamah dia kata kat dia, bermain kat dia berkata, faqalu li wallah ma'alimnaka aznabta zamban. Apa yang kami tahu, engkau tidak pernah melakukan satu dosa pun sebelum ini. Faqad ajazta fi an la takuna i'tazarta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinggakan engkau agak lemah dalam menyatakan keuzuran kepada Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain yang tidak pergi perang. 80 orang tu pagi seorang jumpa Nabi bagi tahu alasan tak pergi. Tapi apabila sampai giliran dia tak sampai hati nak kata Nabi, dia nak menipu Nabi. Maka dia kata, sesungguhnya pada masa tu aku memang tak pergi, walaupun aku kuat, mudah, lepas tu ada kenderaan, tapi memang dia tak pergi. Dia dilekakan dengan kebun tamar. Memang dia mengaku kepada Nabi. Dia tak pergi. Apa pun 80 orang tadi duk cerita, duk menipu dia, duk goreng. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai manusia ni ada yang jujur. Maksudnya jujur dia seorang. Yang ramai lagi yang tak jujur. Dalam masyarakat kita, tuan-tuan, tuan fikir sendiri, rasa ramai lagi tak jujur pada yang jujur. Dia kata ikan ni ikan yang baru beli je, dia angkat daripada Kuala Kedah. Pada tengok orang ikan tu, mata dah biru dah, ni lama lah ikan ni, tapi kata baru ambil je. Menipu lah tu. Cakap tak benar. Dia beli kereta dia untung 1,000 je. Ada untung banyak lah jual kat kita. Cakap betul lah. Nak menipu apa? Cakap betul. Sama juga orang yang pergi kerusuh mana-mana, dekat aja kerusuh, klaim berlambak. Klaim tu banyak, tapi kerusuh dekat ya. Dosa lah tu. Kita terima ganjaran tidak setimpal apa yang kita buat. Maka orang-orang Bani Salamah kata lagi, faqad kana kafika zambaka istighfarullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah bagi engkau jika Rasulullah bagi keampunan, minta keampunan kepada kamu. Maka dia kata lagi, fa wallah ma zalu yu'annibuni. Maka orang-orang Bani Salamah dia duk tolak kat belakang. Disuruh aku kembali pada Rasulullah untuk bagi alasan. Bagi sekali lagi cakap kepada Nabi, dia tak nak pergi. Kenapa dia tak pergi gitu? Bagi tahu kepada Nabi lagi, ulang. Dia kata apa? Halakia. Maka dia senyap. Maka sahabat tadi Ka'ab bin Malik dia senyap. Maka dia lari. Sambil dia nak pergi ke tempat tu, nak lari ke tempat, dia tanya, halakia ahadan. Halakia, ada tertinggal. Adakah kamu jumpa salah seorang ataupun orang yang sama dengan keadaan aku? Ada orang lain tak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak pergi ke perang Tabuk? Ada lagi tak selain pada 80 orang ni, selain pada aku ada lagi tak? Maka mereka kata qalu na'am, ada lagi. Lakihi ma'aka, aku telah jumpa mereka sama dengan kau, dua orang mereka ni sama dengan kau. Apa yang engkau kata kepada Nabi dan apa yang Nabi kepada kau kata sama ya. Siapa dia mereka? Dia kata qala qultu man huma. Siapa dia lagi selain pada aku yang sama keadaan dia, yang Nabi marah? Ni mereka menjawab qalu
Sikit lagi ya. Qalu Murarah bin Rabi' al-Amri dan wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ada dua orang sahabat lagi yang tak pergi ke peperangan Tabuk. Yang mana Nabi kata macam tu sebagaimana dia kata. Ini yang terjadi pada mereka, Murarah bin Abi Rabi' dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Dua orang sahabat Nabi ni tak pergi juga. Maka mereka memberitahu bahawa kedua-dua mereka pernah terlibat dengan ahli Badar. Kelebihan Murarah dan Rabi' dengan Hilal ni, mereka adalah ahli Badar. Dia tak pergi perang. Dia Murarah ni ahli Badar, pernah terlibat dalam peperangan Badar. Kalau peperangan ni dia tak pergi. Ahli peperangan Badar ni kelebihannya, apa yang mereka buat dosa, Allah SWT akan ampunkan. Itu kelebihan ahli Badar. Apa dia pernah buat, apa buat dosa sekalipun mereka, dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah telah melarang orang Islam bercakap dengan tiga orang ini yang tidak pergi berperang. Maka kata Ka'ab, orang ramai telah menjauhi diri kami, perangai mereka telah berubah terhadap kami, sehingga bumi telah membenciku. Seolah-olah macam tu. Seolah-olah ramai sahabat-sahabat Nabi tak sembang dengan dia dah. Nabi larang, supaya Nabi larang jangan orang Islam ni sembang atau bercakap, berniaga dengan Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal. Jangan ada transaksi apa-apa. Maka apabila orang Nabi istihar macam tu, semua orang Islam boikot tiga orang ni. Sebab tu dia kata perangai mereka telah berubah terhadap kami. Taghayyaru lana, mereka telah berubah, sikap mereka telah berubah. Benci mereka kepada kami. Sebab apa? Ini adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata bumi ni sebagai kecil. Bumi ni tidak seperti aku kenal dahulu. Itu perasaan dia apabila orang boikot kita. Contoh sinilah, dalam kampung Taman kita ni, orang semua boikot kat kita. Nak bagi salam dia pun tak jawab. Nak beli barang dia pun tak jual kat kita. Duit banyak tapi tak beli apa-apa. Sebab apa? Sebab larang Nabi SAW pada orang Islam jangan berinteraksi atau berhubung dengan mereka bertiga ni. Okey. Falabisna ala zalika 50 lailan. Maka keadaan berterusan selama 50 hari. 50 hari ya. Boikot. Bukannya sejak lama, 50 hari. Fa amma sahibiya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Dua orang lagi tu sahabat aku, nama apa? Murarah dengan Hilal, mereka duduk di rumah. Tak boleh nak keluar dari rumah. Tak sanggup nak keluar dari rumah. Wa qa'ada, dan mereka duduk fi buyutihima, di rumah mereka. Apa kerja mereka? Duduk teriak. Yabkiyan ni, duduk teriak. Wa amma ana, dan dia kata aku pula, bukan sebab mereka, aku pula fakuntu asyabul qaumi, maka aku ni lebih muda daripada mereka, lebih kuat sikit. Yang dua orang ni dah tua dah mungkin. Fakuntu akhruju, maka aku keluar daripada rumah dan aku sembahyang bersama dengan orang Islam lain. Dan aku berlega-lega wa atufu fil aswaq, dan aku berlega-lega masuk pi kedai juga. Fil aswaq, di kedai, wala yukallimuni ahadan. Tidak ada seorang pun bercakap dengan dia. Orang boikot sungguh dia. Tidak ada seorang pun bercakap dengan Ka'ab bin Malik. Aku bertanya, wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bagi salam. Maka wahwa fi majlisihi, dan Nabi berada dalam majlis, fa aqulu fi nafsi, dia bagi salam tapi dia tak dengar Nabi jawab salam. Maka dia perhati kat Nabi, adakah mulut Nabi ni jawab salamku? Dia bagi salam, Nabi tak jawab. Dia tengok Nabi jawab tak jawab. Summa usolli qariban, dan aku sembahyang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa usariku nazar, dan aku curi-curi tengok Nabi. Dia keling curi tengok Nabi apabila aku bersembahyang solat, fa iza aqbaltu ala solati nazara ilayya. Apabila aku solat, Nabi tengok padaku. Tengok juga Nabi ni sahabat yang dia sayang, tapi oleh kerana hukuman Allah telah bagi kepada mereka bertiga ni, maka Nabi kena patuh. Wa iza iltafaltu nahwahu a'radu anni. Apabila aku tengok pada dia, Nabi paling ikut lain. Hatta iza tala zalika alayya min jifwatin muslimin. Perkara ini berterusan lama, 50 hari. Yang mana orang Islam ni boikot dia.
Sehingga aku jumpa hatta masyaitu hatta tasawwarat jidalul haid. Maka aku pun berjalan. Begitulah lama keadaanku dengan orang muslimin. Cerita lain pula. Aku berjalan di sebelah taman Abi Qatadah. Abi Qatadah ni huwa ibnu ammi, anak penakan dia, sepupu dia kan. Sepupu dia, wa ahabbun nas ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku sayang. Fasallamtu alaihi, aku pun bagi salam kat dia. Fa wallah, demi Allah, dia kata ma radda alaihi salam. Abi Qatadah tak jawab salam dia. Nabi tak jawab salam dia, ni Abi Qatadah sepupu dia tak jawab juga salam dia. Ini sahabat Nabi ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Faqultu lahu, aku kata kepada Qatadah, ya Aba Qatadah, anshudu billah, adakah kau tengok hal tu'allimani ahabba, adakah kau tengok aku ni aku seorang yang sayang kepada Rasulullah ataupun tidak? Dia diam. Abu Qatadah ni diam. Aku ulang lagi tanya, dia pun diam. Aku ulang lagi, fa'udtu fanashatuhu, aku ulang lagi soalan yang pertama, maka dia diam. Maka last kali dia jawab, kali keempat dia jawab. Abu Qatadah jawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah tahu. Jawab macam tu lah. Tanya 2-3 kali jawab macam tu. Panas hati lah. Orang tanya lah mana? Masjid mana? Tu. Masjid mana? Tu. Tunjuk situ macam tu. Tunjuk kan nampak lah. Tunjuk elok-elok. Ni arahan Nabi, sahabat ikut. Fafadat ainani, maka air mataku mengalir. Sepupu dia buat macam tu. Watawallat, maka aku pun turunlah. Dah tak bagi salam, tak jawab, tanya tak jawab, aku balik ya. Fa baina ana amsi fi sauqi Madinah, yang bawah tu saya tak dan terjemah. Maka aku pun pergi ke pasar Madinah. Iza nabatiyun min nabatil ahsyab min ahli Syam, apabila seorang petani atau peternak petani daripada ahli Syam datang ke Madinah bersama dengan makanan untuk dijualnya, maka dia kata, siapakah man yadullu ala Ka'ab bin Malik, siapakah yang boleh tunjuk kepada aku Ka'ab bin Malik? Maka manusia pun tunjuk pada situ. Fatafiqan nas yushiru lahu ila hatta ja'ani, maka orang pun tunjuk tu Ka'ab bin Malik. Maka dia pergi ke Ka'ab bin Malik. Dia pergi ke jumpa dengan aku lah Ka'ab bin Malik. Maka dia bagi surat, fadafa'a ila kitaban min malakin Ghassan, maka dia bagi surat kepada aku daripada kerajaan Ghassan. Kerajaan orang kafir pada masa tu. Wa kuntu katiban, fa qara'tu fa iza fihi, maka aku baca surat tu tadi. Dia baca surat, amma ba'd fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka, maka telah sampai kepada pengetahuan kami sesungguhnya sahabat engkau tu Nabi Muhammad tu telah menjauhkan kamu, telah menjauhkan diri, menjauhi kamu lah. Walam yaj'alaka Allah bidarin hawain, Allah yang mana dia tak bagi kesempatan untuk bela diri. Lepas tu fa'alhaq bina, hamai sini kat kami nak bagi semua apa yang kami ada. Itu tentera kafir musyrikin ni ambil kesempatan ke atas orang Islam. Orang Islam susah, miskin, yang mana nak makan pun payah. Kita pula yang kaya tak bagi. Maka di sana akan ada orang yang ambil kesempatan kepada orang-orang miskin. Sebagaimana sahabat-sahabat kita di Sabah, di Sarawak tu kan, orang Kristian dapat saja peluang bagi makanan, bagi pertolongan kepada orang-orang susah. Maka mereka masuk Kristian lah. Sama ke Ka'ab macam ni. Apabila mereka tahu Ka'ab ni telah dipulaukan, mereka datang kepada Ka'ab nak bagi Ka'ab satu benda. Nak bagi kerajaan ke, nak bagi apa ke, nak bagi supaya Ka'ab ikut dia. Maka dia kata faqultu hina, aku kata apa ni ketika aku membacanya, hazihi aidan minal bala, ini juga bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia terima macam mana? Telah jadi kafir. Fatayammamtu biha tanawwur fasajartuha, aku telah hidupkan api dan aku bakar surat tu. Dia tak mau baca. Sebab apa? Kalau kita baca kali kedua, mungkin akan berubah, akan kalih. Benda yang tak baik ni kan, kita baca surat dia ajak kita untuk
apabila kita adalah diboikot, lepas tu dia nak bagi pertolongan kita, kita tutup surat tu. Kata, lepas tu kita akan baca sekali lagi, mesti hati kita akan nak pergi ke sana. Lepas tu dia kata cepat-cepat dia bakar surat tu. Okey. Ni cerita Ka'ab. Hatta iza madat 40 min al-50, sehinggalah berlalu dalam 40 hari yang pertama. 40 dulu dia kata 50 hari kan. Sekarang pada masa surat dia terima surat tu, hari yang ke-40, ada 10 hari lagi. Dalam cerita 10 hari lagi dia kata apa? Maka wastalbasul wahyu, maka wahyu pun turun. Jika wahyu turun, maka iza rasulullah ya'tini, seorang utusan daripada Rasulullah sampai kepada aku. Maka dia kata, inna Rasulullah ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya Rasulullah kata kepada engkau kena berpisah dengan isteri engkau. Ujian kedua, ujian ketiga ni. Hang kena pisah dengan isteri hang. Macam tu, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala dekat Ka'ab. Lepas tu dia kata apa? Ka'ab kata, "Utallikuha, aku kena cerai ke?" Dia kata, kena cerai ke dia kena isteri? Ni ujian yang Allah Taala bagi. Am haza ma af'alu, macam ataupun aku kena buat apa? Kat isteri aku Rasulullah suruh berpisah. Tak tazilan dan berpisah. Lepas tu dia tanya, aku kena cerai ke bini aku atau aku kena buat macam mana? Lepas tu sahabat Nabi kata, qala la, bukan, tapi kamu kena jauhkan, jangan kamu dekatkan isteri kamu. Itu macam tu. Wa arsala ila sahibai misli dhalik, maka arahan yang cerai untuk berpisah dengan isterinya sampai kepada Murrah, sampai kepada Hilal. Mereka pun ada arahan yang sama. Nak pisah dengan isteri bukan perkara mudah.